Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini bagi minggu yang terakhir untuk tahun ini. Pada minggu yang terakhir untuk PDPR. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari topik yang baru iaitu unit yang ke-7 berkaitan dengan bentuk. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 7.1 prisma dan 7.2 prisma dan bukan prisma. Manakala standard pembelajaran, kita akan melihat 7.1.1 mengenal prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat dan prisma segitiga. 7.1.2 mencirikan prisma dan melabelkan prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat dan prisma segitiga berdasarkan permukaan, tapak, bucu dan tepi. Seterusnya 7.2.1 membandingkan prisma dan bukan prisma berdasarkan permukaan, tapak, bucu dan tepi. Jadi pada hari ini objektif pembelajaran kita akan cuba di mana diharapkan murid-murid tahun 3 akan dapat menulis dan melabelkan prisma dengan betul serta menulis ciri-ciri prisma dan bukan prisma dengan betul. Baiklah murid-murid, marilah kita berkenalan dengan prisma dan bukan prisma. Jadi untuk prisma, bentuk prisma mesti mempunyai 5 atau lebih permukaan rata. Ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk yang kita sebut sebagai tapak. Seterusnya, tiada permukaan melengkung. Jadi untuk prisma ini, apa yang penting? Dia mesti tiada permukaan melengkung. Dan permukaan yang bertentangan itu mesti sama bentuk yang kita panggil sebagai tapak. Manakala bukan prisma ini, ciri-cirinya berlawanan dengan prisma. Kalau bukan prisma, dia mempunyai kurang daripada 5 permukaan rata, kemudian 2 permukaan bertentangan yang tidak sama bentuk, dan seterusnya ada permukaan melengkung. Kalau bentuk itu mempunyai permukaan melengkung, maka bentuk itu kita kategorikan sebagai bukan prisma. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh yang terdapat pada buku teks matematik jilid 2 muka surat 85. Murid-murid dapat lihat di sini, ini adalah gambar di sebuah sirkus. Jadi kita dapat lihat badut, monyet dan gajah ini mereka berdiri di atas beberapa bentuk. Jadi kita lihat antara keempat-empat bentuk ini yang mana satu adalah prisma. Kalau kita lihat balik ciri-ciri tadi, ada 5 atau lebih permukaan rata, ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak, kemudian tiada permukaan melengkung. Jadi, bagi keempat-empat bentuk ini tadi, bentuk nombor 2 kita boleh kategorikan sebagai prisma, bentuk nombor 3 dan bentuk nombor 4. Jadi, apakah nama untuk bentuk nombor 2, 3 dan 4 ini? Jadi mari kita lihat kepada dialog yang disebut oleh badut ini. Para penonton, di atas prisma segitiga ini ialah monyet. Jadi monyet ini sebenarnya berdiri di atas bentuk yang dipanggil sebagai prisma segitiga. Seterusnya, wah, gajah itu menari di atas kubus. Kubus ialah prisma segi empat sama. Jadi gajah ini dia berdiri di atas bentuk yang dipanggil sebagai kubus
atau kita boleh panggil juga sebagai prisma segi empat sama. Seterusnya, badut itu berdiri di atas kuboid. Jadi, bentuk nombor 2 itu kita panggil sebagai kuboid atau kita boleh panggil juga sebagai prisma segi empat tepat. Jadi, di sini bagi bentuk prisma, nama-nama bentuk itu akan bermula dengan perkataan prisma juga. Contohnya untuk bentuk nombor 2 ini tadi, nama kita boleh panggil sebagai kuboid atau kita boleh panggil kalau dalam bentuk prisma kita mulakan dengan perkataan prisma. Prisma segi empat tepat. Prisma segi 3. Prisma segi empat sama. Jadi kalau bentuk itu adalah dalam prisma, kita kategorikan sebagai prisma, maka kita akan mulakan dengan perkataan prisma juga sebagai nama bentuk itu. Terusnya, untuk bukan prisma. Jadi, bentuk untuk bukan prisma yang tinggal adalah bentuk nombor 1. Kenapa? Kerana bentuk nombor 1 ini kita dapat lihat dengan jelas. Bentuk nombor 1 ini dia mempunyai permukaan melengkung. Permukaan melengkung ini maksudnya permukaan yang seolah-olah dia bulat. Jadi kalau bentuk itu mempunyai permukaan yang bulat, jadi kita kategorikan sebagai bukan prisma. Jadi bentuk nombor 1 ini ialah bentuk sfera. Kita panggil sebagai sfera. Jadi kalau dia bentuk bukan prisma, maka namanya kita tak akan mulakan dengan perkataan prisma. Jadi sekarang cikgu nak murid-murid perhatikan objek yang berada di sekeliling murid-murid. Ada tak objek atau barang yang mempunyai bentuk prisma seperti prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat dan juga prisma segi 3. Tengok sekeliling. Ada tak objek atau barang yang mempunyai bentuk yang sama dengan ketiga-tiga prisma ini? Contohnya prisma segi empat sama, objek yang kita boleh kaitkan ialah seperti buah dadu. Kalau buah dadu, dia adalah prisma segi empat sama. Seterusnya untuk prisma segi empat tepat adalah seperti kotak hadiah. Kita boleh kategorikan sebagai bentuk prisma segi empat tepat. Dan untuk prisma segi 3 adalah kotak coklat. Seperti ini. Kalau murid-murid pernah tengok coklat ini, kotaknya adalah berbentuk prisma segi 3. Jadi ini adalah antara objek-objek yang terdapat di sekeliling murid-murid yang kita boleh kaitkan dengan prisma, dengan bentuk prisma. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada ciri-ciri prisma segi empat sama terlebih dahulu. Murid-murid boleh lihat buku teks masing-masing muka surat 86. Jadi di sini kita dapat lihat ini adalah bentuk prisma segi empat sama. Saya kubus. Boleh juga panggil saya prisma segi empat sama. Jadi di sini ada ditunjukkan bagaimana kita labelkan setiap ciri yang ada pada segi empat ataupun prisma segi empat sama ini. Jadi untuk yang tajam ini kita panggil bucu. Rasanya semua murid tahu apa itu bucu. Kemudian permukaan rata adalah permukaan yang terdapat pada bentuk itu. Kemudian garisan ini kita panggil tepi dan permukaan yang ada di atas dengan bawah kita panggil sebagai tapak. Prisma segi empat sama ini, kenapa dia dipanggil sebagai prisma segi empat sama? Adalah kerana tapaknya. Tapaknya berbentuk segi empat sama. Jadi nama itu diambil mengikut bentuk tapak prisma tersebut. Kalau prisma itu tapaknya segi empat sama, maka kita panggil sebagai
prisma segi empat sama. Jadi di sini adalah ciri-cirinya. Prisma segi empat sama atau kubus ini dia mempunyai 6 permukaan rata yang sama besar. Ada 6 permukaan rata, 6. Jadi kita dapat lihat di sini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian di tepi, di atas ini ada 1, yang keempat. Kemudian tepi ini ada 1, 5. Dan tepi ini pun ada 1, 6. Jadi ada 6 permukaan rata, 8 bucu. Jadi murid-murid boleh kira sendiri. Kalau ada objek yang berbentuk prisma segi empat sama di rumah, murid-murid boleh ambil dan kira. Bucunya mesti ada 8, kemudian tepinya ada 12. Jadi yang ini murid-murid kena faham, kalau boleh hafal ciri-ciri ini. Seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri prisma segi empat tepat. Saya kuboid atau prisma segi empat tepat. Jadi di sini turut ditunjukkan sama juga dengan segi empat sama tadi. Labelnya adalah seperti ini. Ini adalah bucu. Garisan ini kita panggil tepi. Permukaan yang di bawah dengan yang di bawah kita panggil sebagai tapak. Jadi atas dengan bawah ini dia mesti sama bentuk. Seterusnya yang ini adalah permukaan rata. Jadi ciri-cirinya dia mempunyai 6 permukaan rata, 8 bucu juga dan tepinya juga ada 12. Ciri-ciri ini dia sama dengan ciri prisma segi empat sama tadi. Seterusnya, ciri-ciri prisma segitiga. Saya prisma segitiga. Jadi murid-murid boleh lihat di sini, labelnya juga sama. Yang tajam ini bucu, yang permukaan ini kita panggil permukaan rata. Garisan ini kita panggil tepi dan bawah ini bentuk atas dengan bawah yang sama itu kita panggil sebagai tapak. Jadi untuk prisma segitiga dia mempunyai 5 permukaan rata. Jadi macam mana nak kira? Murid-murid, cikgu harap murid boleh bayangkan atau murid-murid boleh ambil objek yang berbentuk prisma segitiga, murid-murid boleh kira sendiri. Jadi yang kita boleh lihat di sini, ini satu permukaan rata, ini satu permukaan rata baru 2. Tepi ini ada 1, 3, bawah ini ada 1, 4 dan tepi ini ada lagi 1. Jadi ada 5 permukaan rata. Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita tak nampak. Yang di belakang itu. Jadi ada 6 bucu dan tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sebelah ini ada juga 7, 8, 9. Kita tak nampak sebab dia terlindung. Jadi ciri-cirinya ada 5 permukaan rata, 6 bucu dan 9 tepi. Kenapa dipanggil prisma segitiga? Kerana tapaknya ini berbentuk segitiga. Jadi sekarang prisma kita telah pelajari. Prisma segi empat sama, ciri-cirinya adalah seperti ini. Bentuk tapak segi empat sama, ada 8 bucu, ada 6 permukaan rata, ada 12 tepi. Prisma yang kedua adalah prisma segi empat tepat. Bentuk tapaknya segi empat tepat, ada 8 bucu, 6 permukaan rata dan 12 tepi. Dan prisma yang ketiga adalah prisma segitiga. Ada bentuk tapaknya segitiga, ada 6 bucu, 5 permukaan rata dan 9 tepi. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula bentuk bukan prisma. Jadi tadi kita telah lihat dalam gambar yang berada di sakus tadi, kita dapat lihat ada satu bentuk yang telah kita pelajari untuk bukan prisma, iaitu
sfera. Kenapa sfera ini bukan prisma? Kerana dia mempunyai satu permukaan melengkung. Permukaan yang seolah-olah seperti bulatan. Jadi kalau dia ada permukaan melengkung, maka bentuk itu kita kategorikan sebagai bukan prisma. Seterusnya, silinder. Silinder ini dia juga ada permukaan melengkung. Seterusnya, kon. Kon ini juga ada permukaan melengkung. Dia putar. Kon ini seolah-olah macam topi sambutan hari jadi itu. Dia ada permukaan melengkung. Dan piramid. Walaupun piramid ini tiada permukaan melengkung, namun dia tiada permukaan yang bertentangan atau tapaknya tidak sama bentuk. Tapak yang di bawah ini besar, bentuk segi empat. Tapi yang di atas ini tiada, dia ada bucu di atas. Jadi yang bertentangan ini dia tak sama bentuk. Sebab itu piramid kita kategorikan sebagai bukan prisma. Jadi ada 4 bentuk bukan prisma, iaitu sfera, silinder, kon dan piramid. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Apa yang murid-murid perlu buat? Murid-murid perlu menjawab latihan pada buku aktiviti muka surat 29, 30 dan 31. Cikgu harapkan murid-murid dapat menjawab kesemua soalan ini dengan betul. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.